Selepas daripada kita berbincang tentang hijrah ni Ustaz, boleh Ustaz terangkan kepada kita, bagi kita sebagai seorang Muslim ni Ustaz, kalau kita nak memulakan hijrah pada diri kita, kita nak mulakan dalam konteks yang mana Ustaz? Yang mana dulu yang lebih kita utamakan untuk kita hijrah? Begitu Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, sekarang ni kita nak berhijrah lah. Lebih-lebih lagi bila kita dengar apa yang diterangkan oleh Ustaz Nazmi tadi, lagi semangat kita nak berhijrah. Tapi nak berhijrah ni tuan-tuan, dia kena ada perancangan yang rapi. Ya. Ramai orang bila dia dengar ceramah, dia rasa dia nak berubah, tapi dia tak tahu nak mula dekat mana. Kita ambil satu contoh lah. Kita dengar ceramah Malik Noor, bekas juara angkat besi tu, ya, juara bina badan. Badan dia berketul sana, berketul sini. Kita ni pro borok ini, dengar ceramah orang yang badan cantik macam tu. Lepas dengar ceramah, dia bersemangat lah kita nak memiliki badan berpetak macam dia. Kita pun balik rumah ambil duit, terus pergi beli besi-besi yang berat-berat tu buat balik rumah. Kita pun tengok, besi ni kecil lah, lambat berpetak badan aku. Kita terus ambil besi yang besar, angkat 5-6 kali, patah pula. Nampak? Sebab apa tu? Sebab dia nak berubah. Perut dia daripada boroi nak jadi cantik macam perut Malik Noor. Tapi dalam nak berubah, dia tidak ada ilmu bagaimana nak berubah. Ya. Dalam kita nak mengubah fizikal kita pun, kita kena ada guru dia, kena ada coach dia. Tanya, saya nak mula macam mana? Saya nak badan cantik macam Malik Noor ni, saya nak mula daripada mana? Nanti coach akan beritahu, jurulatih akan beritahu. Awak mulakan dengan mengangkat penyapu lidi. Mulakan tu dulu. Penyapu lidi, bila nak berpetak badan saya? Dah kena mula tu dulu. Ya. Lepas tu angkat batang penyapu. Dah lama, lepas 3-4 bulan, barulah kita pegang besi tu. Itu nak merubah fizikal. Berhijrah ni tuan-tuan, kita nak mengubah benda dalam ni. Kalau tak ada guru, macam mana? Itu yang kita tengok di negeri Selangor dan negeri-negeri lain ni tuan-tuan. Bila pejabat agama serang markas-markas ajaran sesat ni, ramai orang-orang Islam yang bukan calang-calang orang. Ya. Bila serang tu pusat dulu yang mengaku jadi Nabi, dia jaga rimau dekat zoo tapi mengaku jadi Nabi. Nabi tak pernah jaga rimau, jaga kambing. Ya. Dapat tangkap, tengok-tengok, yang ikut dia tu orang berpaku pun ada. Ya. Ajaran-ajaran sesat ni. Banyak orang-orang yang bukan calang-calang orang. Orang yang lepasan universiti, otak bijak-bijak, cumi mata tebal-tebal. Sebab apa tu? Sebab dalam hati nak berubah, tetapi tak tahu bagaimana cara nak mula. Tiba-tiba bertemu dengan ayah pin, habis dia berubah cara ayah pin. Tengok kerajaan langit. Jadi di sini menunjukkan bahawa bila kita nak berubah ni, kita kena ada ilmu juga. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok ya, dalam ilmu tasawuf, dia ada letak beberapa prinsip-prinsip yang mesti dipegang kalau kita nak berubah diri. Prinsip pertama ialah ilmu. Mesti ilmu dulu. Ya. Sebab itu tuan-tuan, masjid-masjid kena terus memperhebatkan majlis-majlis ilmu. Macam Ustaz Nazmi sebut tadi tu. Sebab bila orang nak berubah, dia datang masjid, tiba-tiba masjid tak ada kuliah ilmu. Betul? Saya nak berubah ni, nak jadi orang baik, tapi saya tak reti ambil wuduk. Datang surau, tak ada kuliah. Tanya pengurusi surau, kenapa tak ada kuliah? Kita nak buat kuliah ni banyak pakai duit.
Itu nanti Masyarakat Agung nanti bila bentang berapa duit ada surau, tak ada, nanti malulah saya. Saya bangga kalau bila Masyarakat Agung dibentangkan akaun, dalam akaun surau kita ada lebih kurang 1 juta. Jadi saya punya dada pun besar lah sikit, hidung pun kembang lah sikit. Tak betul tu. Ya, kita surau ni tuan-tuan, masjid ni hidup dengan derma orang. Dia derma hari ni, besok kita habiskan. Itu baru betul. Makin banyak kita habiskan untuk kuliah, makin banyak derma tu akan datang. Percayalah tu. Kita tengok surau Seksyen 8 yang dulu pernah kena gari. Pernah kena gari surau tu dulu. Saya pun tak tahu lah, makhluk yang menggari itu kena banyak bertobat pada Allah. Surau digari. Kuliah hari-hari. Hari-hari kuliah, subuh kuliah, duha pun ada kuliah, malam pun ada kuliah. Tak pernah susutnya. Ya, tak pernah susut dia punya duit. Orang bagi sebab orang tahu bila aku berderma di sini, duit ini akan digunakan untuk perkara berfaedah. Tapi kalau orang berderma kepada surau, tengok kuliah seminggu sekali, orang lari derma tempat lain. So, jawatan kuasa surau jangan takut. Ustaz Nazmi dah sebut tadi, dia punya syarat kena takut kepada Allah aja. Jangan takut duit tak ada. Kena takut pada Allah. Jangan bimbang nak pula kawasan sini kan. Ya. Orang sini Masya Allah. Ya. Saya rasa sekadar nak derma sebulan 1,000 tak ada masalah lah. Ya, tahu, ya? Jadi tuan-tuan surau masjid tolong perhebatkan majlis ilmu. Kalau boleh tiap-tiap hari lah. Tiap-tiap hari. Kita makan tiap-tiap hari tapi kuliah nak seminggu sekali. Mana ada macam tu. Ya. Sebab yang datang ke tempat tuan-tuan ni, ada di kalangan mereka datang nak cari ketenangan. Ada di kalangan mereka datang nak cari ilmu. Saya nak berubah, saya nak dengar kuliah, tapi kuliah tak ada. Jadi sebab tu kena buat kuliah tuan-tuan. Banyak kan? Ya. Dulu di masjid mana ya? Masjid Ampuan Rahimah tu, yang depan hospital Ampuan Rahimah tu. Masjid tu pernah 1 bulan tuan-tuan 150 kali kuliah. Hebat masjid tu, betul. Dengan kuliah untuk muslimatnya, kuliah subuh, lepas subuh ada kuliah duha, sebelum zuhur pun ada kuliah lagi. Itu orang datang, ya Allah, bukan sekadar orang situ, orang Banting pun datang belajar kat situ. Alhamdulillah. Kita nak macam itulah masjid yang diimarahkan dengan kuliah. Sebab orang nak berubah, syarat utama mesti ada ilmu. Nak ilmu cari kat mana? Kat masjid. Jadi masjid menjadi ejen untuk merubah orang dengan kuliah-kuliah yang kita buat. Ya, panggil. Ya, kalau saya tak datang pun tak apa, Ustaz Nazmi ada. Ya tu. Ya, saya tua dah tuan-tuan, Ustaz Nazmi muda, bagi dia kuliah kat sini. Saya dah sibuk dengan sekolah. Ya, anak-anak murid kat sekolah kalau saya banyak kali keluar, siapa pula nak mengajar mereka. Ya. Jadi panggil Ustaz Nazmi. Mai lagi Ustaz Nek Bakri pun ada, Tuan Imam kita ada. Ya tu. Saya sekali-sekala. Ya, tapi kalau kenduri makan, panggil saya, insya-Allah sampai. Ya, baik tuan-tuan. Jadi nak berubah, pertama kena ada ilmu. Yang kedua tuan-tuan, prinsip yang dipegang oleh ahli-ahli tasawuf untuk berubah, dia kena ada suhbah yang baik, kena ada berkawan yang baik. Ya. Kalau tuan-tuan nak berubah tapi masih lagi berkawan dengan orang yang tak baik, tak boleh berubah. Tak boleh. Sekali malam ni kan dengar ceramah Ustaz Nazmi, ayat Quran keluar, ya Allah, macam air keluar. Aku pun nak jadi penghafal Quran lah. Berazam ni nak jadi penghafaz Quran. Tapi kita tetap juga berkawan dengan penghafaz lagu. Habis. Tak boleh. Kalau perempuan nak hafal Quran, kena berkawan dengan penghafaz Quran, baru kita datang seronok nak menghafal. Kalau nak jadi kaki masjid, kena kawan dengan kaki masjid. Kalau kita nak jadi kaki masjid tapi kita berkawan dengan kaki kedai kopi, habis kita. Dia akan tarik kita. Sebab benda-benda baik yang kita buat ni benda pahit. Kena ingat tu. Kan Nabi sebut hufatin nar bisyahawat, dilingkungi neraka itu dengan benda yang sedap-sedap. Wa hufatil jannah bil makarih. Ya, adapun syurga itu dilingkungi dengan benda-benda yang tak sedap, pahit. Jadi benda yang kita nak berubah ni benda pahit. Datang kuliah subuh sejuk-sejuk tu pahit. Sebab itu kita kena berkawan dengan orang yang baik-baik supaya dia boleh tarik kita. Sayyidina Umar dulu tuan-tuan, ya,
Dia pun ada masalah juga. Sayyidina Abu Bakar pun ada masalah juga. Tapi bila mereka berkawan dengan Rasulullah SAW, berubah, boleh istiqamah. Kawan dengan Ustaz Nazmi, insyaAllah ya, jadi baik itu ya, insyaAllah. Tapi orang belah kata, abang nak kawan dengan ustaz-ustaz ni hati-hati, yang kahwin dua tu jangan. Apa, jangan bimbang puan ya. Jangan. Kahwin dua pun baik juga ya. Bukan dia cari, Allah bagi. Macam mana ya? Tak apa. Cukup, ini sensitifkan muslimat balik kan, saya tak tahu. Ada gurau ini ya. Baik, kena ada kawan yang baik. Yang ketiga, antara prinsip nak berubah ni tuan-tuan, kawan yang baik dah ada. Ilmu alhamdulillah kita cari ya. Kita kena ada amalan-amalan tertentu. Zikrullah kena kuat. Kalau kita nak berubah tapi zikir tidak diamalkan. Zikir ni ibarat apa tuan-tuan? Bila kita tanam pokok, kita siram dengan air. Kalau tanam pokok, air tak disiram, kering dia. Sebab itu zikrullah itu perlu. Perlu sangat tuan-tuan ya. Buatlah malam-malam zikir. Lepas mayang tu subhanallah subhanallah tu buat. Jangan lepas mayang kita terus sapu punggung balik. Tak mungkin kita boleh istiqamah dalam merubah diri kalau kita tidak ada amalan-amalan tertentu yang kita amalkan, seperti zikrullah, seperti membaca Al-Quran. Mesti zikrullah ni penting ya. Antara yang disebut juga oleh para ulama tasawuf dalam kita nak berubah, prinsip yang mereka pegang juga ialah prinsip kena ada bersungguh-sungguh, himmah yang tinggi, kesungguhan yang tinggi untuk berubah. Kalau kita sekadar saya nak berubah, macam wahai Sa'ukuk kan, Sa'ukuk, saya nak berubah kali ni, hijrah nak tinggalkan rokok ya. Tiba-tiba dia makan sambal, pedas sambal tu, dia tengok rokok pula free. Tak apa kot, kali ni sebatang je, lepas ni tak nak kot. Itu tidak ada himmah yang tinggi, keazaman tak kuat. Dia kena keazaman kuat. Orang bagi rokok, patahkan ke depan dia, saya tak nak isap rokok ya. Kena ada azam yang kuat. Kalau kita calang-calang, main-main, azam tidak kuat, kita akan patah semula kepada kehidupan kita yang lama. Dan antara perkara yang perlu dijaga juga tuan-tuan untuk kita berubah ini ialah kita kena ada belajar perkara-perkara berkaitan dengan adab. Adab ini penting. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, adab-adab ini sangat diajarkan kepada anak-anak murid kita. Adab dengan Allah kena jaga, adab dengan ulama kena jaga, adab dengan mak bapak kena jaga. Adab-adab ini tuan-tuan menjadikan diri kita, hati kita lebih halus. Sebab untuk berubah ni kita perlukan kehalusan budi. Sebab itu mereka susun adab tu kena jaga. Jadi ini perkara-perkara yang boleh menolong kita untuk berubah ya. Jadi kawanlah orang-orang baik-baik dan insya-Allah kita boleh istiqamah. Tuan pengurusi tanya saya belum jawab lagi soalan tuan pengurusi. Dia tanya saya, kalau kita nak berubah, nak mula tang mana tu? Yang mana nak angkat dulu? Saya dah sebut tadi tuan-tuan, dalam berubah prinsip pertama kena cari ilmu. Jadi bila kita cari ilmu, nanti kita nampaklah di mana kita perlu berubah. Katakanlah seorang ustaz macam saya ni, ustaz itu, tapi perangai ya Allah itu. Jadi kalau saya nak berubah, tak payahlah saya pergi belajar mukadam balik itu. Jadi saya tengoklah, saya ukur dengan apa keperluan diri saya. Aku dah jadi seorang ustaz, cakap Arab bergabung itu, fiqh alhamdulillah boleh ulas, boleh ajar orang lagi. Akidah tutup mata dia ajar. Tapi mengapa aku jadi tak betulnya? Jadi saya tengok di mana saya kena berubah. Tanya diri sendiri ya, tanya diri sendiri kena berubah tak mana. Untuk tuan-tuan yang nak berubah, Quran pun tak kerti baca, mulakan dengan baca Quran. Belajar baca Iqra' tu, biar pandai. Kadang-kadang Iqra' dah boleh, kat mana kurangnya ke? Kita mula tempat, kita tanya diri kita sendiri. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi SAW, secara umumnya Nabi menunjukkan bahawa kita kena tumpukan dahulu kepada persoalan-persoalan berkaitan dengan kefahaman terhadap agama. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis dia, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Ta'ala nak tunjukkan dia jalan kebaikan, Allah Ta'ala akan bagi dia faham tentang agama. Faham tentang agama ni lah, orang itu faham apa itu akidah Islam, apa itu ibadah dalam Islam. Kita kena cari benda-benda ni dulu ya. Sebab tu saya kata,
majlis ilmu kita kena ada, hadirlah majlis ilmu, insya-Allah tuan-tuan. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang yang nak berubah, tetapi batang hidung tak nampak kat masjid. Mengaji tak nak, kelas fiqh tak nak masuk, kelas akidah tak nak masuk. Jadi akhir sekali tuan-tuan diikut balik kawan-kawan dia lah, ya. Jadi itulah yang telah disusun oleh para ulama. Jadi mudah-mudahan dengan kita ikut adab-adab ini, tertib ini, kita akan dapat istiqamah dalam melakukan perubahan terhadap diri kita. Dan tuan-tuan, satu perkara yang tidak disebut dalam kitab tasawuf, tapi disebut oleh ulama-ulama masa kini, bagaimana kita nak istiqamah dalam berubah ni. Pentingnya kita mewujudkan environment yang suci dan bersih di sekeliling kita, ya. Tak boleh berubah tuan-tuan. Saya tengok, saya dipanggil untuk buat motivasi. Saya rasa lah, kalau program-program motivasi yang saya pergi ni, kalau tak ada baldi lah, air liur saya tu 7 baldi dah. Saya buat motivasi untuk pelajar-pelajar yang rambut tegak-tegak ni. Guru disiplin panggil, tolong ustaz, budak ni dah teruk dah ni, hisap rokok, dadah pun hisap. Bawa dia pergi camp, kita tarbiyah dia 7 hari tuan-tuan, hari perpisahan tu, air mata menitik-nitik. Ada yang datang bagi gunting, ustaz tolong gunting rambut saya nak bertobat. Kita pun alhamdulillah berjaya motivasi kita, ya tu. Masa nak balik tu menangis, ya. Tapi lepas 3-4 bulan jumpa, jadi macam dulu balik. Apa sebab? Sebabnya tuan-tuan, suasana Islam yang mendorong dia untuk berubah hanya adalah camp motivasi. Bila dia masuk dalam masyarakat dia, program-program yang ada dalam masyarakat, bila dia buka TV, rancangan-rancangan TV semua ajak kepada dia untuk kembali kepada zaman dulu. Bila dia pergi supermarket, semua ada kat supermarket tu mengajak dia supaya kembali seperti dulu semua. Tak ada benda, environment, suasana dalam masyarakat tidak bersih. Sebab itu saya kata, kita kena segera tuan-tuan melaksanakan peraturan Islam dalam masyarakat kita. Kalau tanya saya, lebih jelasnya, kita kena segera melaksanakan, menegakkan daulah Islam secepatnya. Adapun daulah sekular yang ada pada hari ini tuan-tuan, ini satu perkara yang merosakkan remaja-remaja kita. Kami motivator letih mendidik mereka dalam camp. Bila keluar tuan-tuan, sistem sekular yang ada dalam masyarakat merosakkan mereka. Tidak menolong tuan-tuan. Sistem yang ada sekarang ni tidak menolong. Ni tuan-tuan tengok ni. Tak, minggu depan ni Akademi Fantasia dia punya final. Kita orang ni ustaz-ustaz ni letih lah tuan-tuan dalam camp. Kita kena jauh diri daripada maksiat. Dengar lagu banyak-banyak ni boleh menggelapkan hati. Dia keluar tengok Akademi Fantasia. Macam mana tuan-tuan? Kami dekat dalam, mereka duduk dalam camp 7 hari, sedangkan mereka dirosakkan di luar bertahun-tahun. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak masyarakat kita kembali betul-betul, kita kena ubah Malaysia ini jadi negara Islam. Perlembagaannya kena Quran, peraturan-peraturan mahkamahnya kena Quran, sistem di supermarket kena sistem Islam, televisionnya mesti sistem Islam, radionya Islam, sistem jalan rayanya Islam. Baru dia boleh menolong tuan-tuan orang untuk berubah. Saya teringat dalam hadis orang yang bunuh 100 orang, ya, dia bunuh 99 orang. Dia tanya, aku ni nak berubah, kau tak boleh berubah dah. Dia bunuh orang tu cukup 100. Betul. Lepas tu dia jumpa seorang guru tu kata apa? Kau pergilah di sebuah tempat di sana suasananya baik dan soleh. Ni ada Nabi. Makna nak berubah ni tuan-tuan, kita perlu persekitaran yang bersih dan suci. Saya lah tuan-tuan, saya ni ustaz, isteri ustazah. Saya risau nak lepaskan anak saya keluar daripada rumah. Dalam rumah saya didik anak saya secara Islam. Makan Allahumma barik lana. Nak tidur doa. Sebelum tidur baca taklim. Nak makan baca taklim. Tapi bila dia keluar rumah, sekejap je. Hari tu anak saya pergi jahit jusku, sekejap je tuan-tuan.
Bila balik rumah, dia bawa balik satu budaya tak sihat. Allah, saya kata, baru 2 jam ayah lepaskan kau ke Jaya Jusco, kau balik dah bawa akhlak yang tak elok. Macam mana kalau ayah lepaskan kau seminggu? Sebab itu sekarang ni tak heran tuan, anak ustaz pun ramai yang rosak. Sebab apa? Ustaz hanya mampu mendidik mereka dalam rumah. Bila keluar, suasana di luar tidak membantu, tuan-tuan. Dia lalu depan kedai mamak, ya Allah, majalah-majalah yang ada, takut tengoknya. Biasa lalu depan kedai mamak, ya, kedai mamak yang tak betul tu lah, yang betul tu ramai, ya, tu. Ya, tengok majalah yang macam-macam, buka televisyen, Allahu Akbar. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya rasa kita kena segera, dah kena segera. Saya tengok dah mendesak sangat ni tuan-tuan. Tak payahlah kita berbalah sama-sama kita. Ustaz tu daripada mana tu, tak payahlah tuan-tuan. Baiklah kita kembali kepada Quran dan hadis. Segera tuan-tuan, sebelum cucu cicit kita terus dirosakkan oleh sistem sekular yang digunakan sekarang ini. Menangis tuan-tuan, saya menangis. Ramai mak bapak jumpa ustaz, anak saya ustaz, tolong selamatkan anak saya. Saya kata, Kak, saya boleh didik anak akak dalam sekolah saya, tapi bila dia keluar saya tak boleh jamin. Nampak? Ya. Sekarang ni bukan saja dekat luar, dalam rumah pun kita tak boleh jaga dah. Kita keluar rumah, dia buka internet. Buka internet, ya Allah, macam-macam dilayarinya. Jadi tuan-tuan, kita kena cepat, jangan bertangguh lagi. Tegakkan negara Islam besok pagi. Mampu ke? Itu nak tunjukkan bahawa segeranya tu. Ya, tuan, bila ulama bercakap, bila ustaz-ustaz bercakap, insya-Allah kami bercakap demi untuk umat Islam semua. Bukan kerana cenderung kepada mana-mana kumpulan, tidak. Kami melihat itulah penyelesaiannya. Kursus motivasi dah banyak, program agama dah banyak, forum-forum perdana dah banyak. Tapi masyarakat kita tuan-tuan nampaknya makin lama makin teruk. Kadang-kadang kita syok sendiri tuan-tuan. Orang kata, Ustaz, kita masyarakat Islam dah kuat dah, tengok saja program dekat masjid negeri, kereta beratus Ustaz. Ustaz Azhari terus datang, tengok kereta beratus. Kuatlah kita ni. Selalu kita kata macam tu. Tuan-tuan, pergi stadium orang tengok bola, mana lebih ramai? Ni malam ni ramai ni, tapi ramai lagi yang tak datang. Yang datang pun nampaknya yang dah senja-senja, yang tak berapa hari lagi. Ya tu, na'udzubillah. Ya, bukan doa dah, tapi begitulah nampaknya. Yang muda-muda macam ni. Ngapa acik-acik malam ni tak bawa yang muda-muda? Anak-anak ngapa tak datang? Malam ni saya bawa 5 orang anak murid saya, semua muda-muda. Mengapa makcik-makcik dan pakcik-pakcik malam ni tak bawa anak-anak? Anak tak nak ngikut ustaz. Hanya kami suami isteri saja yang nak agama. Anak-anak dah besar, tak nak dia datang forum ni. Dekat rumah ada drama. Nampak? Kegagalan kita. Tak nampak lagi ke? Sistem sekular ini telah merosakkan kita. Jadi tuan-tuan, marilah kita kembali pada Islam. Ya, InsyaAllah kita akan selamat, InsyaAllah, ya. Saya rasa seronok malam ni dapat berjumpa dengan tuan-tuan, ya, kerana soalan-soalan yang diberikan oleh pengusi pun canggih-canggih semua ni. Satu soalan boleh siapkan satu tesis PhD saya rasa. Tapi saya jawab dalam masa 10 minit, manalah tersusun, saya minta maaf, ya. Wallahualam.